Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ A'udzubillahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله رب Alhamdulillahirabbil العالمين alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Syaitan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Yang saya hormati Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, yang berusaha Timbalan Setiausaha, Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad, ketua-ketua jabatan dan seluruh warga Majlis Bandar Johor Bahru dan warga kota Bandar Johor Bahru, dan tak lupa juga kepada seluruh penuntut ilmu dalam program Jom Mengaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan, memberikan kita kefahaman, memberikan kekuatan untuk kita beramal dan untuk menyampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Jadi alhamdulillah, hari ini sambungan kita masih lagi dalam surah Al-Mulk, martabat gunnah. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi meneruskan program majlis ilmu kita Jom Mengaji pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Aiman selaku pengendali program pada malam ini. Tanpa Ustaz Aiman tak ceria kita di program kita di awal ni. Ustaz Aiman membuka dengan selawat, dengan puji-pujian pada Allah untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sebab program-program seperti ini, dia punya cabaran dia ialah tidak disukai oleh nafsu-nafsu kita dan juga gangguan daripada syaitan dan makhluk yang tidak nampak. Itu yang mengganggu kita dalam mengendalikan diri kita dalam mempelajari ilmu. Mana-mana majlis ilmu seperti itulah keadaannya. Jadi dengan pembukaan pujian-pujian kepada Allah, selawat atas Nabi SAW, doa-doa yang kita sebutkan tadi, Ustaz Aiman, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas doa-doa panjang. Jadi itu semua tu adalah untuk mendinding, mohon pada Allah agar kita ni dilindungi dan didinding oleh Allah Ta'ala sepanjang pembelajaran kita insyaAllah ya. Syukur pada Allah. Yang berusaha, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia, yang berusaha, setiausaha, yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus. Yang berusaha Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Ketua-ketua jabatan, warga kerja, warga kota, seterusnya. Lisan penuntut ilmu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Nahmadullah Ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Jadi kita teruskan dengan surah yang kita akan bincang pada malam ini, iaitu Suratul Mulk. Diharapkan rakan-rakan kalau tak nampak paparan yang kita tunjukkan ni agak kecil ataupun tak nak nampak, tuan-puan boleh buka Al-Quran untuk surah Al-Mulk. Kita sambung ayat 11 hingga 15. Okay? Saya paparkan terlebih dahulu.
Okey, mari kita lihat ayat surah Al-Mulk. Ayat 11 hingga 15. Okey, di paparan saya ni agak kecil. Ya. Kalau sekiranya tuan-puan guna PC, guna komputer, okey boleh nampak jugalah. Kalau guna handphone memang Allah haluslah kena pakai cermin mata ke. Saya pun ini yang mampu yang saya boleh tunjukkan gambarnya. Okey, ayat 11 kan. Ayat 11. Tu dia. Ini je besar ni je boleh. Sebab saya nak tunjukkan pergerakan bibir Kita belajar Quran ni dia talaqi berdepan dan musyafahah ni dia berkaitan dengan bibir, pergerakan bibir guru sebut huruf dan macam mana keadaan ya. Ayat 11 hingga 15. Okey, saya dah paparkan tu. 11 hingga 15. Besar ni je yang dapatlah. Okey. Sebelum kita keluarkan gunnah dalam ayat ini, gunnah ni martabat gunnah lah. Martabat gunnah ni sedia maklum sebelum ni kita dah bincang. Kita ulang kaji untuk ayat inilah, ayat seterusnya iaitu 11 hingga 15. Kenapa Ustaz tak cari hukum-hukum tajuk yang lain? Ada yang bertanya banyak fokus pada perkara-perkara yang saya ulang balik. Daripada ayat sebelum ni, ulang balik hukum tajuk tersebut. Sebab antara masalah besar pada bacaan Quran ialah tiada penguasaan dalam bidang meletakkan gunnah atau martabat gunnah pada tempatnya. Masalah besar. Jadi yang popular, antara yang popular kesalahan dalam baca Quran ialah kesalahan tidak sempurna gunnah pada bacaan. Kita pilih yang masalah-masalah yang lebih besar, yang banyak orang salah baca. Yang sikit-sikit tu kita tak sentuh sangat. Sebab yang sikit-sikit tu, yang kecil-kecil tu, maksudnya orang jarang buat silap. Dengan masa yang ada tu sebab bila saya tanya respon dari Ustaz Aiman tadi, ramai yang nak minta masa dilebihkan. Maknanya apa dia? Maknanya masa kita sangat mahal. Masa yang ada tu sangat mahal. Singkat sangat masa. Yang kita fokus benda yang sangat penting. Yang perlu kita fokuskan, itu yang kita bincangkan. Jadi martabat gunnah ni masalah besar. Banyak orang buat silap. Jadi kita nak fokuskan martabat gunnah ni, kita nak mantapkan, nak betulkan macam mana cara bunyi dan sebagainya. Itu pun dah 1 jam pun tak cukup sebenarnya. Untuk gunnah saja. Kita tak nak ambil banyak-banyak hukum. Okey, gunnah ni mari kita teruskan. Mari kita teruskan. Ayat 11. Okey, ayat 11. Gunnah, kita pilih yang susah je, yang susah, yang popular. Ni, 1. Okey. Ayat apa? Ayat 11. Itu masalah ni. Nun mati bertemu ba ni. Ramai di masalah membacanya. Nanti kita bincang. Cari lagi yang susah. Yang susah je tuan Yang senang-senang tu, sikit-sikit tu, kita tak sentuh sangat. Nun yang bersabdu ni, ni pun ada yang buat silap, tak apa, tanda je. Ni yang susah. 2 yang susah. Okey, ni pun ada juga. Padam dulu ni. Ini susah. Yang saya highlightkan ni memang susah lah ni. Ini yang susah ni. Yang susah. Lagi, ayat apa ni? Ayat ke-13. Ni ayat 13. Yang nun sabdu kita tak nak ambil banyak sangat lah. Nun sabdu ni semua orang boleh baca dengan mudah. Ayat ni susah. 13 settle. Ayat 14. Pola. Ayat 15. Banyak sikit. Ayat ni susah. Ni susah kita bulatkan. Jadi apa? Gunnah ya? Gunnah. Okay, habis. Sampai ayat 15 kan? Ada berapa tu? Tahan juga. Ayat 11 daripada ayat 11. Oh, color sama lah. Ayat 10 ni color sama. Padam lah. Mengelirukan. Okay. Jadi, 1. Apa ni dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada 9.
Dalam ayat ni lah. Dalam ayat ni ada 9 gunnah yang kita nak fokuskan. Okey, sekarang ni kita bincang perlahan-lahan. Martabat gunnah yang 5 dah bincang sebelum ni. Cuma saya nak buka. Kita boleh ada yang boleh berkomunikasi. Okey. Cuma saya tanya dulu pada rakan-rakan. Saya bagi puas hati. Okey, siapa yang di sini yang belum pernah dengar lagi penerangan tentang 5 martabat gunnah yang saya terangkan sebelum ni? Kalau belum, respon. Respon. Buka mikrofon ke, cakap, Ustaz, saya nak dengar yang 5 martabat gunnah tu. Sebab saya dah terangkan sepanjang kelas kita dari awal tu, kita dah sentuh martabat gunnah ni banyak kali. Banyak kali lah, lebih daripada sekali lah. 5 martabat gunnah. Cuma hari ni kita nak terus praktik. Kita nak terus bincang. Kalau nak minta ulang, respon Sebab biasanya minta ulang orang yang baru masuk, yang tak pernah dengar lagi. Mungkin hari ni baru join. Ataupun tuan-puan nak minta ulang lagi, respon buka mikrofon, beritahu saya akan ulang, jangan risau. Kalau dah pernah, dah ada catatan, okey, kita hari ni bincang terus pada ayat. Jadi, kita teruskan Ayat 11. Ni yang pertama. Ni masalah, ini susah. Ini bukan kadang-kadang orang salah. Ini majoriti orang salah. Majoriti. Siapa saja yang baca Quran, dia akan buat salah yang hukum ni. Cukup ramailah. Okay, yang pertama, dengan baik. Kita bincang salah dulu. Ada berapa salah dalam hukum ni? Nun mati bertemu ba ni, dia ada dengung. Okay. Ada dengung. Kalau kita bincang salahnya. Salah yang banyak orang buat ialah huruf zal berbaris di atas. Didengungkan sekali. Zal baris atas. Dia kena dibunyikan di rongga mulut. The. Bunyi begitu. Mulut kan. Suara di mulut. Jangan masuk hidung. The. Kesalahan yang majoriti orang buat, iaitu the itu dibunyikan di hidung. Dibunyikan di hidung terus. Didengungkan sekali. Mana ada Ustaz? Bila saya sebut macam tu, kita tak tahu. Tapi tengok saya baca. Yang ni yang ramai orang baca. Bihim. Nampak macam tak salah kan? Tu lah saya cakap tadi. Ramai yang baca begitu. Nampak kita dah biasa dengan bunyi tu. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Oh Ustaz, okey tu Ustaz. Apa okey? Tak betul. Kalau tanya tu, okey tu. Itu sebab kita kena fokus. Detailkan. Mana salahnya tu? Sekarang kita dengar baik. Zal baris atas, mana boleh tempat keluarnya di hidung. Bila, dengar saya bunyikan zal tu kat hidung. Zal, kan sengau tu. Zal, sengau. Maknanya salah kat mana? Ni salah makhraj. Bukan sifat lagi dah ni. Salah tempat keluar huruf zal. Bukan sifat, bukan kecil-kecil ni salah. Salah tempat keluar. Huruf zal, tempat keluarnya di mana? Okay, kita buka. Ambil fakta daripada buku terus. Supaya kita jelas. Huruf zal. Dalam buku sebut apa tempat keluar dia. Huruf zal. Tu. Adik-beradik ni, adik-beradik 3 ni. Zal, Allah. Ni adik-beradik dia. Tempat satu rumah. Rumahnya mana? Ni rumah dia. Huruf zal adalah huruf, ni tempat keluar dia. Ni, dia kata lisan. Bukan hidung. Kalau hidung, dia bukan sebut lisan. Hidung disebut khayshum. Ni. Kalau disebut zal keluar kat khayshum, okey, saya angkat tangan. Saya takkan menegur lah. Takkan membetulkan. Dia kata zal keluar dekat al-lisan. Al-lisan maksudnya tempat keluarnya mulut. Kat lidah dan keluar kat mulut. Keluar kat mulut. Lisan, lidah. Suaranya di mulut. Jangan di hidung. Tadi bunyi di hidung. Lidah keluar kat mulut. Tapi bunyinya kat hidung. Itu salah. Biza. Huruf zan ni di hidung dah. Dah dengung kat hidung. Sepatutnya zal hujung lidah dikeluarkan. Keluarkan lidah. Ini saya akan tunjuk. Ini saya terang. Tengok, ni praktikannya lidah keluar. Sedikit. Jangan banyak sangat. Sikit je, sikit.
Okey. Dan ditekan ke hujung gigi kacip atas. Ditekan, tekan. Di hujung gigi kacip atas. Lidah keluar. Pegang gigi atas. Gigi bawah apa? Gigi bawah. Jaga je lah. Jaga jangan sampai dia tak bergerak-gerak. Keluarkan suaranya. Zal guna suara. Jangan guna nafas. Suara. Bagi lancar. Latihan. Lidah keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Suara kena lancar macam tu. Kalau tersekat, buat lagi sampai dia selesa. Sebab kita nak, ni belum baca tau. Ini baru ambil lesson L ni. Nak bagi dia keluar lancar dulu. Kalau nak baca dalam ayat, memang dah kelang kabut dah. Serabut jadinya. Sebab bercampur dengan huruf yang lain. Orang kata orang tengah ambil lesson L, suruh jalan ke atas jalan raya. Kelang kabut ada. Mana-mana semua dia tekan. Pijak apa semua dah. Jadi sebelum nak masuk dalam jalan raya tu, ataupun pada ayat yang banyak, fokus pada ayat huruf zal ni. Keluarkan suara dulu. Bagi lancar. Jangan tersekat. Kadang-kadang orang letak lidah, dia tak biasa letak lidah. Suara macam tak boleh nak keluar. Macam mana keluar? Dia jadi macam tu sebab belum biasa. Okey. Huruf zal, kita latih keluarkan zal dulu. Suara keluar. Suara daripada belakang ni bawa sampai ke hujung lidah. Suara jangan sampai tertahan. Sebab huruf zal, suara tak boleh ditahan. Ini makhraj dia. Makhraj dia betul tu. Contoh kita bunyikan ni huruf zal. Kita bunyikan dia. Betul lidah keluar. 1, 2, 3 latihan. 2, 3, 4, 5, okey. Dia guna apa tadi saya kata? Suara. Sekejap. Ini baru makhraj. Yang bab suara tu semua sifat pula. Sifat. Dia suara. Namanya rokhawatun. Ni. Huruf zal termasuk suara yang dilepaskan. Jangan tahan pula. Kalau tahan, tuan tukar sifat. Ni. Ramai yang tahan ada. Ad. Dia tahan. Bila tahan, suara tak boleh keluar. Jangan. Kalau tahan nama dia syiddah. Kita nak yang ni. Rokhawatun. Lepaskan. Suara Dan. Suara lagi apa huruf zal ni? Nipis. Dia jangan tebal. Lebarkan lidah. Okay, huruf tu huruf zal. Kesalahan huruf zal tu apa? Zal ni kesalahannya ramai yang ambil sifat ni. Huruf zal dia tak boleh ambil sifat ni. Ini kesalahan pula. Huruf zal salahnya jangan ambil sifat ni. Sofir. Siulan. Sebab zal ada yang baca dengan bunyi huruf zai. Dia berdesir. Siulan ni maksudnya desiran lah. Desiran. Macam mana desiran? Tu desiran. Itu bukan sifat dia. Itu jangan ambil. Itu sifat huruf ni. Zai. Dia tu sebab kena keluar lidah. Supaya desiran tak keluar. Dia hanya keluar suara. Suara. Jangan ada sedikit pun desiran. Sedikit pun tak boleh ada. Itu milik huruf zai. Ni huruf dia. Itu sifat dia. Berdesir. Sofir. Pelan-pelan. Nak bunyi Arab ni tuan dengan pelan-pelan Ingat jangan berdesir. Suara yang keluar. Suara je. Okay. Huruf zal kita dah tahulah sifat dia yang salah yang betul. Okey, kita kembali balik tadi. Surah tadi. Tu. Jadi huruf zal baris atas keluar je kat mulut. Lisan lidah keluarkan. Suara kat mulut. Dah keluar lidah, suara kat mulut. Bila kan kat mulut tu. Bila mulut. Okey, jangan dengar baik-baik Nak betulkan ni. Lepas keluar kat mulut,
barulah bibir kita barulah dengung. Ni yang zan ni dah settle tadi. Jangan dengung kalau kat mulut. Yang kedua nak settlekan yang ni pula. Ni apa pula ni ustaz? Ini ni huruf nun. Ni huruf nun. Ni atas ni kenapa dia ada gini? Ini tuan-tuan kena ingat tanda. Tanda dalam Quran ada 3 nun. Nun ni ada 3 bentuk tau. Kena ingat 3 bentuk ni. Nun ni ada 3 bentuk. Kena ingat dalam Quran dia tak ada. Dia ada 3 bentuk ni kena ingat lah. Kalau tak kuasai 3 bentuk ni nanti dia tak boleh nak baca. Tak pandai baca. Ni saya dah colourkan warna kecil cantik. Nun yang pertama bentuk dia macam ni. Ni dia. Nun dalam Quran, bentuk nun dia ada tanda mati atas dia. Ni bentuk yang pertama nun. Ni apa? Apa sebab dia ada tanda mati? Dia ada fungsi dia tu. Tanda mati dia letak ni. Dia letak tanda mati. Ini maknanya nun ni perlu dibaca jelas tanpa dengung. Ingat tu. Jelas baca nun tu, jangan dengungkan. Tanpa dengung. An. Jelaskan. An. Nun tu. An. Jelaskan nun. Itu contoh. Itu satu. Ni bentuk pertama. Bentuk nun yang kedua macam ni. Ni. Dia tak ada tanda mati atas dia. Banyak ni dalam Quran. Tuan-tuan kalau jumpa nun tak ada tanda mati, tuan-tuan jangan macam-macam. Maknanya jangan baca jelas. Sebab dia tak ada tanda mati. Bila tak ada tanda mati, apa fungsi dia? Huruf nun ni jangan dibaca. Jangan dibaca. Macam mana tu? Bukanlah maksud jangan dibaca macam mana. Jangan sentuh makhraj nun. Jangan sentuh makhraj nun. Jangan sentuh. Kalau nak sentuh makhraj, dia jadi macam ni. Ni. Namanya jelaskan. Kalau tak ada tanda mati, maknanya nun ni jangan dijelaskan dia punya makhraj dia. Jangan sentuh mana-mana. Nun ini dia perlu disembunyikan. Tu nama dia disembunyikan. Bila tak ada tanda mati, maknanya nun ni jangan dibaca, jangan dijelaskan maksudnya. Tu ayat bahasa Melayu nak bagi faham juga tu. Jangan dijelaskan bacaan nun. Maksudnya apa? Nun ni telah disembunyikan. Tak ada dah bunyi dia. Disembunyi dah. Tu sebab jangan jelaskan makhraj. Dah tak ada bunyi dia. Bunyi dia tak ada dah. Habis cerita. Tak ada bunyi nun dah. Tu sebab dia buang terus tanda mati ni. Disembunyikan. Atau dalam bahasa Arab sebut ikhfa'kan. Ataupun dimasukkan pada huruf selepasnya. Maknanya nun dah tak ada. Yang ada bunyi huruf selepasnya. Huruf selepasnya ada bunyi. Huruf nun dah tak ada. Tu dipanggil idgham. Dia dah masuk pada huruf selepasnya. Jadi namanya idgham. Dah tak ada bunyi nun dah. Sebab dia tak nak letak tanda mati ni kata ni. Ada sebab dia. Nun ni jangan dibunyikan dia. Jangan dijelaskan dia. Sembunyikan. Jangan dibunyikan dia. Sebab dia dimasukkan. Okay, jelas Tu nun yang kedua. Tak ada tanda mati atas dia. Yang ketiga. Ni. Ni yang kita jumpa tadi ni Haji Mustafa. Yang ni. Bentuk yang ketiga. Nun. Atas dia ada mim ni. Apa sebab ada mim ni? Ayo. Nun atas ada mim ni sebabnya nun itu perlu ditukar kepada mim. Ni fungsi dia. Kalau jumpa mana-mana nun ada mim atas dia, tuan-tuan kena hati-hati. Tuan-tuan kena tukar ni makhraj nun kepada makhraj mim. Makhraj dia tukar sekali tau. Bukan main-main ni. Nun ini tempat keluar dia tu, tuan-tuan kena tukar dengan huruf mim. Tukar. Dengan main ni. Kena tukar terus. Tak boleh sebut. Main nun ni jangan sebut dah. Tukar pada mim. Itu fungsi mim duduk atas nun ni. Tukar dengan lafaz mim. Terus tukar. Itu cerita dia. Tukar kepada lafaz mim. Beserta dengung. Dengan dengung sekali dah. Okey, kita kembali pada ayat tadi. Okey, jelas 3 bentuk nun dalam Quran. Okey. Bentuk nun mati. Bentuk nun mati dalam Quran. Okey, sekarang ni. Ni yang kita jumpa tadi. Tu, ni. Ni dia. Nun, ada mim kat atas kan? Tukar dengan mim. Nun jangan dibaca lagi. Tukar lafaz mim. Okey, sekarang saya tunjuk. Ini yang penting ni. Talaqi ni. Inilah talaqi. Kena ada guru kena tunjuk muka. Tengok cara baca. The. Okay, tukar bibir. Tukar kepada mim.
Berserta dengung. Bibir jangan rapat. Bibir jangan rapat. Sebab tukar dengan mim. Tukar dengan mim. Tapi disebut secara apa? Secara jangan jelas. Allah, ada lagi pula secara jangan jelas. Bibir tukar pada mim. Sepatutnya bibir rapat. Mim kan? Bidam. Sepatutnya rapat. Itu mim betul. Tapi dia tak nak pula mim yang jelas macam tu. Mim yang tidak dijelaskan. Maknanya bibir renggang. Bunyi mim tak jelas. Allah. Banyak pula penerangan ya. Pelan-pelan ya. Sekali lagi ya. Bi. The. Okay, bibir jadi mim. Jadi mim. Bibir jadi mim. Tapi jangan rapat. Bibir antara dua atas tu jangan rapat. Bi. The. Dua harkat. Dengung tu berapa harkat? Dua. Tukar pada mim jangan rapat dengan dengung dua harkat. Tu dengung. Bi. Him. Tu saya baca satu-satu. Sekarang saya baca sekali lagi. Bi. The. Bi. Him. Jadi kalau baca penuhnya. Bi. The. Bi. Him. Sekali dengan saya baca. Bi. The. Bi. Him. Okay, jadi huruf zal dah tak naik hidung dah. Biza ada kat mulut. Sekarang ni tuan-tuan baca di rumah. Nak buka mikrofon pun tak apa. Sila baca yang betul tadi. Ni kita baru betulkan satu kesalahan tau. Ni baru satu. Ada lagi, sabar. Sila baca, betulkan ini dulu. Jangan dengungkan zal tu tadi. Betulkan zal di mulut. Biza bihim. Sila baca. Okay dah Satu. Baru satu. Oh, berpeluh nak terang ni. Kesalahan yang kedua. Ramai orang baca begini juga. Ramai orang baca begini. Kesalahan kedua Yang kedua iaitu dengung tak cukup dua harkat. Ini pun ramai baca tak cukup dua harkat. Kenapa tak cukup dua harkat? Saya dah beritahu tadi, huruf zal tu dah didengungkan sekali. Jadi dikira dua harkat tu daripada huruf zal tu dari atas. Bila zal dah kira dah. Zal. Bila huruf zal dengung, dikira sekali. Satu, dua. Jadi yang kedua tu baru nak masuk nun punya dengung. Nun mati bertemu ba tu, dah habis. Jadi tak cukup dua harkat. Sebab dia kira dengung daripada huruf zal. Zal tu dah dengung dah. Jadi sekarang ni zal kat mulut. Bizal. Baru kira. Mulut dulu, lepas tu baru masuk hidung. Masuk hidung baru kira. Satu, dua. Baru cukup dua harkat. Bizal. Bihim. Baru cukup dengungnya dua harkat. Okey, cuba baca dengung dua harkat. Bizal, baca. Semua sekali. Habis. Dah dua kesalahan kita baiki. Yang ketiga, masih lagi dengung yang sama. Dengung yang ketiga, dengung dibaca tebal. Itu kesalahan yang jarang orang baca lah. Jarang orang baca tebal. Sepatutnya nipis. Dengungnya nipis sebab dia bertemu ba. Ba huruf yang nipis. Sifat dia nipis. Jadi ingat dengung nipis macam ni. Bila. Nipis dengungnya. Jangan tebal. Bila. Bihim. Sila baca. Dengung nipis. Okey. Dah. Dengung nipis. Okey. Habis. Apa lagi Dua harkat dah baiki. Nipiskan dengung dah sudah. Yang keempat. Yang ni bukan kesalahan. Yang ni khilaf. Dalam Quran pun, ilmu tajwid pun ada khilaf. Ada juga. Bukan dalam ilmu fiqh saja ada khilaf. Yang perlu dijelaskan. Adalah
Saya ambil satu sebab ada yang baca begitu. Ada anak murid, kalau jumpa anak murid yang baru yang baru belajar dengan saya, dia akan tanya, kenapa Ustaz tak rapat bibir? Apa khilafnya? Ada ulama yang menyatakan bibir rapat terus. Ada bibir rapat terus. Bihim. Tapi di negeri Johor. Okay, saya highlightkan di negeri Johor. Saya tak nak ambil khilaf siapa guru yang mengajar. Itu sebab kita kena ambil tauliah. Kita selaraskan. Di negeri Johor ni diselaraskan dengungnya. Dengungnya apa? Iaitu bibir dengung dengan cara bibir direnggangkan. Sebab apa? Semua buku tajwid di negeri Johor, cuba buka hukum ini. Namanya hukum iqlab. Cara nak baca dengung untuk nun mati bertemu ba ni, di kalangan kita ni ada yang belajar, yang mengajar pun ada. Nun mati bertemu ba ni dalam kitab tajwid kita disuruh cara bacanya diikhfakan. Nun mati bertemu ba itu, mim yang ditukar tu, mim itu dibaca dengan tidak dijelaskan. Atau disebut diikhfakan. Dia tak gunakan istilah dijelaskan mim. Tidak, disebut ikhfa. Jadi bila sebut ikhfa, bibir jangan rapat. Memang ada pendapat ulama suruh rapat. Rapat terus. Bidam, kita tak pegang yang itu. Kita ikut orang kata budaya Johor. Okay. Ketetapannya diselaraskan, yang diselaraskan hukum iqlab ini, bibir direnggangkan. Pegang yang tu. Okay. Pegang yang tu. Sebab amalan kita di sekolah, masjid surau, imam baca, kita ambil yang ni. Kalau baca yang selain itu, saya tak ditanggung lah. Saya tak nak tanggung yang tu. Kalau ada orang tak puas hati ke, cara bunyi macam ni, dah dijelaskan banyak, sebagainya, itu saya tak nak tanggung lah. Sebab apa? Banyak sangat anak murid kan. Saya tak, jangan sebut belajar dengan Ustaz Syakur, bibir rapat, minta maaf ya. Saya ambil yang telah diselaraskan, iaitu pilih yang bibir renggang. Bibir renggang. Renggang tu ada juga orang nak mudah faham, seperti bibir kertas boleh masuk. Macam tu lah bibir renggang. Okay? Ini bukan kesalahan ya. Ini khilaf. Kita kena pilih yang majoriti yang baca bibir renggang. Walaupun ada ulama yang baca bibir rapat, tapi di negeri Johor kita pilih yang bibir renggang. Enggak sikit, buka sikit. Ini bukan salah. Ini kita pilih pendapat ulama yang lebih banyak, lebih ramai. Dan buku tajwid kita semua diselaraskan menggunakan kaedah itu. Apa kaedahnya? Bibir renggang. Samarkan. Ambil yang ni, pegang ini. Tapi saya tak menyalahkan. Siapa bibir rapat, saya tak menyalahkan. Tapi kita ikut yang diselaraskan. Bibir renggang. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh antara murid dengan murid. Orang ni baca macam ni mana satu betul. Tak apa. Nak buat yang rapat pun nak buat tu pulang. Ikutlah guru yang mengajar. Tak ada masalah lah. Sebab saya tahu ada pendapat yang merapatkan bibir. Okey, habis. Jadi ambil yang bibir renggang. Dengar saya baca. Bihim. Sila baca. Bibir renggang. Bihim. Ya, tahniah Haji. Habis. Tu dia. Tengok. Baru satu. 4 kesalahan kita baiki. Berapa masa kita ambil tengok. Perlu nak terang Ji. Kalau ada guru, dia tak nak terang macam tu. Itu terpulang. Saya bukan begitu. Saya tahu kalau salah begini-begini, terangkan bagi habis. Semua anak murid bagi jelas. Nanti anak murid tu bila dia dengar semua penerangan ni, dia akan faham. Ini rupanya yang perlu diperbaiki. Ini baru satu. Lagi. Terus lagi ya. 2. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Nampak? Saya nak kata hukum mim mati pula. Ni gunnah. Okey, tak apa. Saya terang kaedah baca saja dulu. Mim mati bertemu ba, kalau tuan-tuan jumpa kat mana-mana ayat, tuan-tuan kena baca sama dengan iqlab tadi. Sama dengan yang atas ni. Bila sama. Penerangan dia sama macam tu. Iaitu bibir jangan rapat. Renggang bibir. Renggang. Bertemu ba. Cara baca dia sama yang atas tadi. Diikhfatkan. Sebab ini nama hukum dia ikhfat syafawi. Nama hukum. Tapi cara baca sama yang atas tadi. Iaitu direnggangkan bibir.
Rabbahu. Hu. Bahu. Kesalahan lupa nak cakap tadi. Kesalahan yang pertama ramai yang baca. Ni ramai baca. Ramai. Hu tu kat mulut. Tapi dia kat hidung. Ramai baca kat hidung. Dengar yang salah macam ni. Ini majoriti orang baca. Majoriti orang baca. Rabbahu bil ghaib. Betul lah tu Ustaz. Betul. Kalau dengar betul-betul memang betul lah tu. Tapi salah. Makhraj salah. Bukan sifat ya. Tempat keluar yang salah. Huruf ha adalah huruf yang keluar di pangkal halqum. Ni pangkal. Ni hujung Hujung, tengah, pangkal Nah tu betul ni. Nah kat bawah ni. Huruf ha keluar sini. Dan suara huruf ha keluar dekat mulut. Bukan keluar kat khusyum tadi Keluar kat mulut. Mulut. Rabbahu. Mulut dekat hidung. Yang hidung macam mana? Rabbahu. Bagi jelas tu. Nampakkan sengau tu? Yang itu yang ramai baca dalam ayat ini. Jadi kita baiki ha keluar kat mulut. Rabbahu. Okey, lepas dah baiki ha kat mulut, baru dengung, baru bibir tukar pada ba. Baru mim tu dilebarkan mim mulut dan tidak rapat. Direnggang sikit. Berserta dengung. Dengar saya baca. Rabbahu. Nanti dua harkat. 1, 2. Rabbahu. Hu mulut dulu, baru dua harkat. Lepas tu bil. Lepas tu ghaib. Gitu. Sekali lagi Rabbahu bil ghaib. Okey, saya dah tunjukkan yang betul. Sila baca, betulkan. Rabbahu bil ghaib. Okey. Satu dah betul. Kesalahan yang kedua. Bibir rapat. Saya maafkan saya bibir rapat. Tak cukup 2 harkat. Kenapa tak cukup 2 harkat? Dekat luar sana saya tak boleh nak tegur tapi saya dengar kat telinga tak cukup harkat ni, kesiannya. Tak tahu macam mana kan. Kita doa pada Allah agar Allah Taala berilah dia kekuatan untuk belajar. Kat luar sana ramai yang baca tak cukup harkat. Kenapa? Sebab ha tu baris depan dia dah dengung kat hidung. Rabbahu. Hu tu dekat hidung dah. Hu sengau. Hu bil ghaib. Dia dekat hidung dah nak buat. Macam mana dikira dah situ. 1. Dah kira dengung dah. Jadi sekarang ni nak 2 harkat ni kiranya jangan hu jangan kira lagi. Ketika dengung mim mati bertemu ba, bibir jadi mim tu baru kira. Dah masuk hidung baru kira. 1, 2. Okey, dengar saya baca. Rabbahu bil ghaib. 2 harkat. Sila baca. Rabbahum bil ghaib. Okey, kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga, bibir dirapatkan ketika dengung. Yang ni ramai juga baca. Tapi tak seramai yang tadi Tadi majoriti. Yang ni ramai juga yang baca bibir rapat. Dia baca macam ni. Rabbahum bil ghaib. Ini ramai juga yang baca. Dia dengung tapi bibir rapat. Salah dia sudah apa? Salah dia sudah hukum lah. Kalau bibir rapat, namanya izhar. Iaitu jelaskan mim. Rabbahum. Itu namanya izhar. Hukumnya apa sepatutnya? Ikhfa syafawi. Ikhfa maksudnya bibir jangan rapat. Saya ulang sekali lagi. Ikhfa maksudnya bibir jangan rapat. Sebab mim tak boleh dijelaskan. Bibir jangan rapat lah. Jangan jelaskan mim. Itu cara baca dia. Rabbahu. Kan tak jelas mim tu. Dia bunyi mim tapi tak dijelaskan. Bibir tak rapat. Rabbahu bil ghaib. Okay, kita baiki.
Cuba baca. ilmu ghaib. Okey, habis. Dah. Lagi? Oh, banyak tak ni. Ada lagi ni. Mim mati bertemu mim. Gunnahnya. Allah, saya tertinggal. Minta maaf lah. Banyak. Itulah saya. Banyak lagi saya tadi salah je. Ada satu lagi dengung. Okey, saya terangkan. Ini satu lagi tertinggal. Dengung untuk mim mati atau nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Dengung kat mana? Tengah hidung. Tengah hidung. Tengah hidung. Ini kesalahan yang jarang berlaku tapi ada yang buat. Sebab dengung ni dia ada 5 kategori. Ada yang penuh. Ada yang sebahagian. Ada yang hujung, tengah atau pangkal. Ada tempat-tempat dia. Bertemu ba ni, nun mati bertemu ba, mim mati bertemu ba, dengungnya di tengah hidung. Dengar saya baca. Rabbahu. Itu dengung tengah hidung. Bil ghaib. Cuba baca. Dengung tengah hidung. Okey. Habis. Yang seterusnya mim mati bertemu mim. Okey, bila mim mati bertemu mim, martabat gunnah yang pertama iaitu musyaddadah, dengung penuh hidung. Dengungnya penuh hidung musyaddadah ni dengung penuh hidung. Dia tak nampak tu musyaddadah apa tu. Ini kita dah pernah bincang, martabat gunnah ni ada 5 ni, 5. Ini saya ulang baliklah sikit. Musyaddadah tu yang nombor 1 tu, yang atas tu, yang bersabdu. Mana-mana mim atau nun ada sabdu, dengungnya nombor 1 dan menggunakan seluruh hidung. Semua suara ni masuk ke sini. Semua suara kat mulut ni jangan keluar kat mulut langsung. Mulut dah tak ada suara dah. Suara semua naik ke hidung, penuhkan hidung. Asyik juga penerangan nak begitu sekali. Kena terang bagi habis, bagi jelas. Jadi ayat nun mim mati tu, mim sabdu tu tengok semua kat hidung. Tengok kita baca. Lahu, lepas hu bibir rapat. Tutup bibir ni. Keluar kat hidung, hidung je. Lahum hidung. Penuhkan hidung. Penuh semua hidung tu bergegar. Lahu mulut hu. Lahum maghfirah. Okey, betulkan dulu. Dah. Okey, penuh hidung. Berapa harakat dia? 2 harakat. 2 harakat. Lahum maghfirah. 2 harakat. Okey, yang ni tak banyak sangat kesilapan sebab kita ini idgham saja, masuk saja pada mim yang bersabdu, gunnahnya 2 harakat. Okey, ini okey, 1. Yang kedua, ini banyak. Ini ada 4 5 juga ni salahnya. Okey, pelan-pelan tarik nafas dulu. Kalau haus minum air dulu. Nak bagi penerangan lagi ni Okey, tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu waw. Kita baiki kesalahan yang pertama dulu. Kesalahan yang pertama, kedua-dua baris tanwin dimasukkan ke hidung. Sepatutnya tidak boleh. Berubah dia punya tempat keluar. Huruf ta keluar kat mulut. Ta. Jangan masuk hidung. Ta baris depan. Tu. Okey, itu bunyi dia. Maghfiratu. Mulut. Tu. Okey, lepas tu baru masuk ke makhraj waw dan hidung sekali. Maghfiratu. Lepas tu tu mulut dulu. Tu. Yang kedua yang ketiga wa. Itu. Maghfiratu wa. Ni kesalahan pertama kita baiki. Jangan masuk hidung. Saya baru sebut tadi. Tu jangan bunyi kat hidung, jangan sengaukan. Yang salah macam ni. Maghfiratu tu. Huruf ta dah hidung. Tu salah. Ta kat mulut. Tu baru hidung. Dia ada satu dua bunyi. Tu yang salah macam mana? Satu bunyi. Tu dengan tu satu bunyi. Nampak tu? Satu bunyi. Yang ni majoriti orang buat. Majoriti. Ramai orang baca begitu. Tu
Dia dah dengung sekali. Jadi satu bunyi je. Terus dengung. Tung. Dia baca begitu. Tung. Yang betulnya dua bunyi. Satu mulut, baru hidung. Tung. Tung. Dua bunyi. Dua bunyi. Barulah sempurna hak huruf ta tu. Ta. Tak boleh dah ke hidung. Mana ta bunyi sengau. Tak ada orang baca ta bunyi sengau. Bunyi kat hidung. Tapi tak perasan. Sebab apa? Tak ada guru yang tegur. Tak ada guru yang jelaskan perkara ni. Jadi saya kena jadi guru yang sabar sikit lah. Kena sabar. Nak betulkan ni kena sabar lah. Kena sabar nak tegang ni. Dia susah kan? Okay. Sekali tunjuk sekali lagi ya. Maghfiratun wa ajr. Pada apa dia? Okey, saya terangkan sekali lagi lah. Terangkan ini sekali lah. Susah nak baca ayat tu. Ayat ni tanwin bertemu kaf. Sama juga. Dua bunyi. Wa ajru. Mulut dulu. Ru. Lepas tu dengung. Untuk kaf, dengung dekat pangkal hidung. Wa ajru. Dua bunyi. Yang salah dia satu bunyi. Rung. 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 Itu satu bunyi. Salah. Yang betul dua bunyi. Ru mulut dulu. Ra jangan masuk hidung. Mulut. Rung. Rung. Kan itu dua bunyi. Yang dua bunyi yang betul. Wa ajrun kabir. Okey, dua kita betulkan ni. Sebab ayat dia bercantum susah sikit. Dengan saya baca dua-dua betulkan. Maghfiratun wa ajrun kabir. Sila baca. Maghfiratun wa ajrun kabir. Okey. Tak apa. Lepas ni kita minta baca. Dia ada lagi penerangan ni. Banyak ni sebenarnya. Okey ya. Pelan-pelan. Okey, kesalahan yang ke berapa dia lah? Yang kedua, satu. Okey, kesalahan yang kedua. Yang idgham ni dibaca tanpa dengung. Patutnya dengung kan? Itu kesalahan yang kedua. Ni ramai tak yang baca macam tu? Ada yang baca begitu. Tak, walaupun tak ramai apa yang dia baca. Iaitu masuk pada waw tapi tak ada dengung pula. Contoh. Maghfiratu wa ajr. Gunanya tak masuk hidung. Gunanya tak adalah, tak sengau lah. Sepatutnya masa dengung mesti suara dia kena masuk hidung, sengau kan. Maghfiratu. Okey dah betul. Tu. Lepas tu masuk pada waw, dia keluar kat mulut saja. Sepatutnya bila dengung, suara kat mulut ada, suara kat hidung pun ada, masuk hidung tu. Dua-dua dia. Hidung ada, mulut ada ketika dengung tu. Ini kesalahan kedua yang kita boleh baiki lah. Kesalahan yang seterusnya kena baiki. Jadi masuk kat mulut betul. Tapi hidung pun masuk sekali bagi sengau. Maghfiratu. Okey, lepas tu tu mulut ada, hidung ada. Dengar baik-baik. Masuk hidung. Jangan mulut. Kalau mulut Maghfiratu. Itu mulut saja. Mulut dengan hidung. Mulut dengan hidung. Okey, tu dia. Kita baiki kesalahan kedua. Maghfiratu. Tu, sengau. Wa ajrun kabir. Okey, cuba baiki. Maghfiratun wa ajrun kabir. Ada lagi tak banyak bawah ni? Banyak penerangan itu. Ada lagi ya? Okey, ada takbir lagi tu. Kesalahan yang ketiga. Saya tak boleh alih, kena terang bagi habis. Dia guru ni kena amanah ni. Ada guru ni malah terang banyak-banyak, bagi sikit-sikit dah lah. Tak boleh juga kan. Kalau saya sembunyikan ilmu,
Tuan-tuan akan dapat sebahagian je ilmu. Saya kena terang bagi habis. Okey, kesalahan yang ketiga. Dengar baik-baik Dengung dibaca tebal. Dengung terbagi kepada dua kategori, iaitu tebal, yang kedua nipis. Bila nak tebal, bila nak nipis. Tebal bila huruf yang dia bertemu ketika dengung tu huruf yang dia bertemu tu hurufnya sifatnya nipis. Jadi dengung nipis. Jadi dengung untuk ni tengok tanwin bertemu waw. Waw tebal ke nipis sifat dia? Waw nipis. Dengung nipis. Yang kedua ni tanwin bertemu kaf. Kaf tebal ke nipis? Kaf sifatnya nipis. Jadi dua-dua dengung ni nipiskan. Jangan tebalkan. Jangan saya baca. Nipiskan Maghfiratun. Nipiskan. Nipis. Lagi satu. Wa ajrun. Nipiskan dengung. Apa beza dengung tebal nipis? Tebal macam ni. Wa ajrun. Itu tebal. Nipis. Wa ajrun. Macam mana nak tebal dengan nipis tu? Ni pangkal lidah. Siapa naikkan pangkal lidah, bunyi dengung dia tebal. Siapa turunkan pangkal lidah, turun bawah, dengung nipis. Maghfiratun. Nipiskan dengung. Wa ajrun kabir. Okey. Sila baca. Nipiskan dengung. Maghfiratun wa ajrun kabir. Okey Ji, bagus Ji. Okey. Oi. Apa lagi kesalahan seterusnya? Cukuplah tu. Banyak sangat. Apa yang terakhir tu tak susah sangat kot. Yang susah saya terang yang susah je ni. Saya yang kecil-kecil yang senang tu saya tak sentuh. Nanti masa terlalu panjang nak ambil nanti. Apa lagi yang susah? Jap. Dengung tebal nipis dah sudah. Tempat dengung. Ada lagi Ada lagi tuan, ada lagi. Nilas. Yang ni sebab ini ramai orang buat salah juga. Ini pun ramai juga orang buat salah. Kalau sikit-sikit saya tak sentuh. Yang keempat yang keempat lah tu. Yang keempat, dengung tidak diletakkan pada tempat yang tepat. Kalau tanwin bertemu waw, maghfirah tu dengung guna sebahagian hidung. Sebahagian. Jangan ambil penuh. Jangan ambil sikit sangat. Dia sebahagian. Dengar nanti, dengung sebahagian hidung. Sebahagian daripada ujung sampai tengah. Maghfiratun. Sebahagian. Dengar bunyi dia. Itu dengung sebahagian hidung. Jangan ambil kurang daripada tu, jangan ambil terlebih sangat. Kalau terlebih macam mana? Saya tunjukkan dulu. Ini terlebih ke hidung. Penuh hidung. Maghfiratun. Wah. Itu salah. Salah tempat letak dengung. Sebab dengung ni dia ada tempat letak dia. Kita nak sebahagian saja. Macam mana sebahagian bunyi dia? Tung. Dengar baik-baik. Tung. Itu sebahagian hidung. Ramai tak baca salah yang ni? Dia juga yang baca salah Tak apa. Dan nombor apa? Nombor 4. Kita betulkan. Ada yang ni. Ini pun sama. Salah letak tempat dengung. Salah dia. Jadi dia letak mana? Dengung untuk wa ajrung ni atas pangkal hidung. Sahaja. Jangan duduk tengah, jangan duduk ujung. Pangkal macam mana? Wa ajrung. Betulkan songkok dulu. Terangkatlah. Wa ajrung. Atas sahaja. Itu tempat dia. Ada tak orang salah letak? Ada. Dia duduk tengah. Tengah macam ni. Wa ajrun. Ini ramai yang baca tengah. Salah tak? Dia salah tempat dengung je lah. Salah tempat letak dengung. Tapi guru kena ajar bagi habis. Yang tepat dia kat mana? Tepat dia di pangkal hidung.
Wa ajrun kabir. Right. Habis. Oh, banyak pula kesalahan dia. Boleh? Cuba baca. Cuba baca. Ha. Maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, tu dia. Okey, baru kita beralih. Yang ni alhamdulillah. Yang ni kita bincang kat atas tadi. Ni tanwin bertemu ba. Dia sama dengan iqlab tadi. Nun mati bertemu ba. Okey. Ini kita baca saja. Alimu. Mu mulut. Lepas mu bibir tukar pada mim. Itu dua harakat. Alimu bidhati sudur. Sila baca. Alimun 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 bizatis sudur. Okey, bagus. Tahniah. Ada lagi tak? Mana? 14. 15. Okey, last. Ada ayat 15. Ni. Ini tanwin bertemu fa. Okey, saya ringkaskan. Tanwin bertemu fa. Huruf lam je jangan masuk hidung. Lam jangan masuk hidung. Bacaannya begini. Zalula. Lepas la mulut baru masuk hidung tengah. Tengah hidung. Zalula. Famshu. Tu tengah hidung. Okey. Dan dengungnya nipis. Nipiskan dengung. Kadar 2 harakat. Zalula. Famshu. Cuba betulkan. Baca. Dalulau famshu. Okey, yang kesalahan seterusnya dengungnya tebal. Yang betul apa? Nipis. Sebab bertemu fa. Dengung dia nipis. Lalula. Nipis. Jangan tebal. Oh. Tebal. Nipis. Nipiskan. Lalula. Famshu. Cuba betulkan. Nipiskan dengung. Dalulau famshu. Okey, tahniah. Betul dah tu. Last. Nun bersabdu. Ini tak susah. Ini senang. Tak ramai yang baca salah. Yang ni tak ramai baca salah. Cumanya kadar gunnah je ni kat hidung ni dia tak sempurnakan penuh. Dia musyaddadah. Penuhkan hidung. Penuhkan hidung. Wa ilaihin. Penuhkan hidung. Wa ilaihin. Syur. Cuba baca. Wa ilaihim nusyur. Yang ni tak susah sangat. Dia penuhkan hidung. Jangan sikit sangat masuk hidung. Dia musyaddadah, penuhkan rongga hidung. Semua suara kat hidung. Semua suara kat hidung. Alhamdulillah. Haji Mustafa okey? Boleh Boleh, insyaAllah. Dia yang lama tu nak terang tu. Terang kesalahan tu nak bagi betul. Yang tu yang lama sebenarnya. Dan praktikal bacaan kan. Jadi kadar ni yang kita boleh dapat. Tak dapatlah setiap orang baca mencuba kan. Kita tak sempat nak minta semua orang baca untuk disemak. Itu tak sempat untuk malam ni. Itu kadar masa yang kita mampu segerakan. Okey. Jadi selesailah penjelasan berfokus pada martabat gunnah dan kita baiki mana satu kesalahan setiap ayat itu satu demi satu kita bincang dan kita baiki kesalahannya. Okey, wallahu a'lam. Okeylah. Kita bukalah satu soalan atau dua soalan kalau ni baru masa dah habis dah tu. Ada soalan tak? Nak tanya. Sila. Kita bagi ruang sikitlah. Kalau ada nak tanya, sila tanya ya. Okey. Kalau tak ada, untuk setakat ini kita selesailah bincangan kita pada surah Al-Mulk ayat yang 11, ayat ke-11 hingga 15. Okey.
perbincangan kita martabat gunnah selesai. Jadi minggu akan datang kita akan sentuh lagi, masih lagi ayat 11 hingga 15. Kita akan fokus pada bidang tajwid yang seterusnya. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Boleh. Okey, sekadar tu dulu. Saya akhiri dulu pembelajaran kita pada malam ini dan kita doa sama-sama insya-Allah. Saya pun baru selesai kuarantin daripada COVID-19. Itu jadi hari ini kita doa sekali untuk semualah. Sebab COVID-19 ni kita tak nampak. Jadi agak trauma lah. Siapa yang kena dia agak trauma sebab dia punya sakit dia punya kuarantin dia memang menekan perasaan jugalah. Jadi kita lindung, mohon pada Allah agar semua orang terlindung lah daripada penyakit ni sekali ya. Okay, insyaAllah kita akhiri. Sadaqallahul azim. Doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. آمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين. واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين. واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. الله ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء ويا دافع الوباء خصوصا وبكرنا جنبنا عنه أبعدنا عنه كما أبعدت بين السماء أبعدت بين السماء والأرض يا مستجيب الدعاء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan li Ustaz Abu Syakur Muhammad Radhi atas ilmu yang disampaikan dan juga doa yang dipimpin sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, mempermudahkan untuk kita faham dan untuk kita amalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah menerima segala doa dan permohonan kita, memberikan kesihatan dan kesempurnaan kepada kita, guru-guru kita dan ahli keluarga kita, sahabat anda kita yang lain, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Ustaz sekali lagi atas perkongsian dan tunjuk ajar. Terima kasih kepada semua yang hadir majlis ilmu kita daripada Webex dan juga Facebook rasmi Majlis Media Radio Baru pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati semuanya dan insya-Allah kita sambung majlis ilmu kita pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang yang itu daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis ini, insya-Allah. Jadi setakat saja kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa tawasaw. Terima kasih Ustaz. Astagfirullahalazim.